Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin Sultan Dani di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada penjaga dua masjid suci ke bawah Duli Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Raja Arab Saudi dan kerajaan serta rakyat Arab Saudi sempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan negara tersebut. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita maklumkan dua kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah di negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media petang kemarin mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 68 tahun yang merupakan kes 5304. Dan kes kedua ialah seorang lelaki berumur 58 tahun yang merupakan kes 2495. Kedua kes ini telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan keduanya tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga keluarga mendiang diberi kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pemergiannya dan roh kes dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solihin. Sementara itu, 201 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 5,586. Terdapat 79 tambahan kes-kes baru kepada 17 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru telah dikesan. Pertama, kluster Eden Garden Contractor yang mengandungi 13 kes baru. Kluster 5404 yang mengandungi 5 kes baru. Kluster 5429, 9 kes baru. Kluster 5441, 5 kes baru. Dan kluster 5445 yang mengandungi 6 kes baru. Manakala satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster 495. Dengan ini, jumlah kluster aktif pada masa sekarang adalah sebanyak 100 kluster. Pada ketika ini, terdapat 84 kes yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 93 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 3,770 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,779 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan satu kes memerlukan bantuan mesin tambahan haklang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 26 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,195 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 317,241 ujian. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan daripada pelbagai pihak di negara ini dalam sama-sama membantu kerajaan menangani dan membendung penularan wabak COVID-19. Kementerian Kesihatan kemarin menerima sumbangan cek RM5,000 dan 500 baju pesakit daripada Airborne Brunei. Sumbangan diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Sementara itu, pada 20 September lalu, beberapa sumbangan juga diterima daripada Masutra Engineering Sendirian Berhad dan MOC Sendirian Berhad, Giordano Company, The Empire Brunei dan Triple Star Enterprise.
Sumbangan turut diterima daripada orang-orang persendirian. Orang ramai yang ingin membuat sumbangan boleh berhubung terus dengan MOH Emergency Operation Centre melalui talian 729-5712 pada waktu bekerja sahaja. Para guru akan terus berhadapan dengan pelbagai cabaran akibat krisis dan global yang tidak dijangka. Ini menjadikan tugasan para guru semakin berat. Dalam keputusan sempena sambutan Hari Guru ke-31, Menteri Pendidikan dan Menteri Halih Agama menyatakan cabaran-cabaran itu menuntut komitmen yang tinggi serta keperluan untuk menyesuaikan diri dengan normal baharu dan seterusnya dapat menjangka normal baharu di masa akan datang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman dan Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman menjelaskan berhadapan dengan cara pemikiran dan ekspektasi generasi kini yang jauh berbeza, keperluan guru untuk meningkatkan kreativiti, inovasi dan kompetensi dalam pengajaran dan pembelajaran di abad ke-21 menjadi keutamaan. Tahun ini, sambutan Hari Guru membawakan tema pendidikan berkualiti teras kecemerlangan pelajar yang bertepatan dalam usaha menjadikan ilmu dan pendidikan berkualiti bagi semua sebagai teras untuk membentuk generasi berpengetahuan dan berkemahiran yang akan menyumbang kepada pembangunan negara ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun ini merupakan kali kedua sambutan Hari Guru diraikan dalam keadaan negara dilanda pandemik COVID-19. Walaupun para guru berhadapan dengan pelbagai cabaran yang besar, namun dengan berbekalkan kecekalan serta kegigihan dan dedikasi para guru, gangguan ini telah ditangani dengan berkesan. Pencapaian pelajar dalam peperiksaan awam pada tahun lepas adalah merupakan hasil dari pengorbanan guru. Pengajaran dan pembelajaran dari rumah dapat dilaksanakan melalui pelbagai kaedah yang merangkumi pembelajaran dalam talian, home-packed learning bagi yang tidak mempunyai akses internet dan peranti dan melalui TV pendidikan yang disiarkan di dalam kaca TV oleh pihak RTB. Di samping turut disediakan juga sumber pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar dan guru. Program-program pembangunan kapasiti profesional dan pengukuhan kualiti pengajaran guru akan terus dilaksanakan. Dalam pada itu, sebuah pusat baharu iaitu Center for the Development of Gifted and Talented Education, ringkasnya AGE, ditubuhkan bagi merancang dan memantau secara terperinci aliran pendidikan pelajar-pelajar yang dikenal pasti cerdas, pintar dan berbakat, termasuk pelajar-pelajar cemerlang di bawah skim beasiswa kerajaan dalam negeri. Dalam pada itu, program sokongan pembelajaran atau Learning Support Program mula dilaksanakan bagi memantapkan lagi tahap literasi dan numerasi para pelajar. Bagi pelajar berkeperluan khas pula, pelebaran penubuhan pusat kecemerlangan atau Center of Excellence akan dilaksanakan bagi mendukung hasrat sekolah inklusif di negara ini. Peningkatan kualiti pendidikan turut disejajarkan dengan pengukuhan penghayatan nilai-nilai Islam yang amat mengambil berat akan akhlak dan perilaku yang bermatlamat kepada ketakwaan. Matlamat tersebut direalisasikan melalui pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah menengah kerajaan dan swasta di seluruh negara sebagai kesinambungan kepada pembelajaran agama. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Halih Agama merakamkan ucapan penghargaan atas penglibatan berterusan pihak berkepentingan, pertubuhan bukan kerajaan, ibu bapa, penjaga dan masyarakat dalam sama-sama menangani isu-isu sosioekonomi demi kesejahteraan para pelajar dan penyampaian pendidikan dapat diteruskan dengan lancar. Pengiran Haji Muhammad Wahab bin Pengiran Haji Abdullah menolong pengajar teknikal kanan di Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal dianugerahkan The Princess Mahachakri Award Foundation. Majlis penyampaian anugerah tersebut diadakan kemarin di Kedutaan Diraja Thailand di Kampung Kiarong. Susulan pandemik COVID-19, majlis penyampaian anugerah pada tahun ini akan diadakan di Bangkok, Thailand
pada 29 Oktober ini dan kesemua penerima anugerah dari negara-negara ASEAN dan Timur Leste akan menyertainya secara maya. Juga hadir Puan Yang Terutama Wan Tani Wifot Wongsakul, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand ke negara Brunei Darussalam. Pada majlis tersebut, Pengiran Haji Muhammad Wahab menerima Princess Mahachakri Awards Honorary Brooch dan beberapa anugerah lain. Pengiran Haji Muhammad Wahab terpilih sebagai pemenang keempat anugerah Princess Mahachakri atas sumbangan berharganya terhadap kemajuan pendidikan Brunei dalam bidang masakan dan seni masakan dan telah dicalonkan sebagai Excellent Teacher Medal pada tahun 2011 dan Excellent Services pada tahun 2018. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui penglibatan para pelajar dan tenaga akademiknya berperanan penting dalam meningkatkan mutu bidang penyelidikan dengan menggunakan pendekatan yang jitu yang dapat memperkembangkan budaya penyelidikan yang kompetitif dan berinovasi yang bukan sahaja dapat menyumbang kepada kemajuan bidang penyelidikan di negara ini tetapi juga sebagai rujukan kepada negara-negara luar. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, menjelaskan perkara itu pada majlis perasmian Seminar Antara Universiti Pengajian Lepasan Ijazah kali ke-6 Sapli 2021 yang diadakan secara dalam talian kemarin. Seminar itu jelasnya berpotensi dalam mewujudkan kerjasama dengan IPT lain di rantau ini yang dilihat mampu memperkembangkan dan memanfaatkan pengetahuan baru dan teknologi terkini serta meningkatkan daya saing global bagi penyelidikan yang dilaksanakan di universiti melalui pendedahan tenaga akademik dan pelajar tempatan kepada budaya penyelidikan negara, serantau dan antarabangsa. Kolaborasi para akademik maupun siswazah dalam seminar ini mendapat sambutan yang sangat menggalakkan di mana sebanyak 65 buah kertas kerja telah dibentangkan dalam 12 sidang selari. Sambutan itu sedikit sebanyak mencapai objektif antaranya memperhebatkan perkongsian ilmiah dalam kalangan tenaga akademik maupun pasca siswazah yang kreatif dan berkualiti serta menjalin dan mengerat hubungan ukhuwah antara warga IPT serantau. Penerbitan buku zikir dan amalan harian pelindung diri menggalakkan umat Islam di negara ini untuk terus berzikir dan berdoa bagi memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penerbitan buku itu juga, ia bertepatan dengan pendekatan negara dalam membendung wabak COVID-19 melalui vaksin ketuhanan. Kru RTB News Mojo membuat pendekatan mengenainya. Buku Zikir dan Amalan Harian Pelindung Diri, terbitan syarikat Print Plus Sendirian Berhad, menghimpunkan zikir-zikir dan doa-doa pilihan. Penerbitannya bukan sahaja diniatkan bagi para pesakit COVID-19 dan para petugas barisan hadapan, bahkan memberi peluang kepada orang ramai untuk berwakaf. Ada satu bahan yang kami terima daripada customer. Ia menempah I think dalam 200 naskah kali untuk dihantar untuk diwakafkan arah pelajar-pelajar tani yang belajar ke UK baru-baru ini. For the next one, insyaAllah akan kami planning akan membuat mushaf yang untuk diwakafkan. Lagipun mushaf Ketania ini telah diakui easy to read, simple dan bagus cetakannya. Sejak diterbitkan, buku yang mengandungi 64 muka surat ini mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. So jadinya kami di sini mengambil doa-doa yang telah sudah diperiksa tu dan dikompilasikan menjadikan satu buku kecil bersaiz A6 ya, supaya ia mudah dibawa ke mana-mana. Semoga penerbitan buku ini akan menggalakkan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk terus mengamalkan zikir dan doa bagi membendung penularan jangkitan COVID-19. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB.
Sektor infokomunikasi secara keseluruhannya menunjukkan peningkatan yang positif di sebalik cabaran yang dihadapi akibat pandemik COVID-19. Menurut perangkaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC, lanskap pengguna bagi perkhidmatan telekomunikasi berubah pada tahun 2020 bertepatan dengan pengenalan syarikat UNN dan seterusnya impak dari COVID-19 telah menunjukkan peningkatan secara kumulatif jika dibandingkan dari tahun 2016 sehingga Ogos 2020. Pada tahun 2020, pelanggan mobile broadband berkurangan sebanyak 16.5%, manakala pelanggan fixed broadband telah meningkat sebanyak 30.7%. Antara faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ini adalah peningkatan dalam penggunaan internet untuk pembelajaran sekolah dan bekerja dari rumah serta promosi produk dari syarikat-syarikat telekomunikasi. Tercetusnya gelombang pertama COVID-19 pada tahun 2020 telah memberi impak yang positif kepada peningkatan drastik penggunaan portal gov.bn. Dari perangkaan, sebanyak 27,176 pengguna yang telah mendaftar dan 16,268 daripadanya telah diaktifkan. Ini menunjukkan petanda yang menggalakkan bagi terus mendukung transformasi digital perkhidmatan kerajaan secara berperingkat. Sejajar dengan perkhidmatan kerajaan lainnya, tahun 2020 juga mencatatkan rekod panggilan tertinggi melalui talian Darussalam TD123 sebanyak 441,589 berbanding hanya 336,669 panggilan pada tahun 2019. Perangkaan sehingga bulan Ogos 2021 menunjukkan sebanyak 321,341 panggilan telah dibuat dan berkemungkinan ianya akan terus meningkat kerana tercetusnya gelombang kedua COVID-19 di negara ini. Perkhidmatan pos dan kurier turut terjejas berikutan penularan COVID-19 yang mana telah mencatatkan penurunan drastik bagi paket kecil bermula pada tahun 2020 iaitu sebanyak 65% dari tahun sebelumnya. Jumlah bungkusan yang terendah ialah sebanyak 5,254 pada tahun 2020 dan penurunan bagi perkhidmatan EMS sebanyak 49% dari tahun 2016 ke tahun 2020. Keselamatan Cyber merujuk perangkaan mengenai keselamatan cyber dari bulan Januari hingga Ogos 2021. Terdapat sejumlah 77 kes yang berkaitan dengan jenayah cyber di mana 75 kes adalah berkaitan dengan cyber enable crime manakala 2 kes berupa cyber dependent crime. Selain itu, sebanyak 302 laporan mengenai insiden cyber telah diterima melalui panggilan telefon di talian 245-8001, WhatsApp 717-0766 atau borang dalam talian melalui laman sesawang www.csb.gov.bn. Setakat ini, bulan Ogos 2021 yang bertepatan dengan gelombang kedua COVID-19 telah mencatatkan penerimaan laporan paling tinggi sebanyak 59 laporan. Jabatan Perkhidmatan Pos akan mengeluarkan sampul surat rasmi hari pertama dan stem kenang-kenangan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin serta lembaran mini khas bermula hari ini 23 September 2021. Stem kenang-kenangan dijual mulai 8 pagi hingga 1 petang. Bagi mendapatkannya, orang ramai hendaklah membuat tempahan dengan menghubungi cawangan-cawangan pejabat pos yang berkenaan atau melalui tempahan secara dalam talian dengan mengimbas kod QR yang disediakan. Stem-stem yang telah ditempah akan dapat diambil di cawangan-cawangan pejabat pos seperti yang tertera. Bagi keterangan lanjut, hubungi unit pemasaran, filateli dan perhubungan awam di talian 729-1679 atau
2191 dan email ke brewstem@post.gov.bn atau layari www.post.gov.bn dan Instagram Jabatan Perkhidmatan Pos.